Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kekuatan, Ya Allah, untuk memberikan di sini, Ya Allah, dan semoga ini terjadi di akhirnya, Ya Allah. Selamat datang ke Petronas LTDL 2025. Hari ini merupakan peringkat yang ketiga. Kita akan bermula dari Greek. Kita akan berakhir di Pasir Putih Kelantan, 198 km. Kita akan merentasi 3 zon pendakian dan juga 3 zon pecutan. Hari ini adalah laluan terpanjang setakat hari ketiga, peringkat ketiga. Alright, selamat menyaksikan sorotan peringkat ketiga saingan Petronas Le Tour di Langkawi 2025. Hari ini laluan panjang dari Greek ke Pasir Putih sejauh 198.2 km menanti para pelumba dengan cabaran 3 zon pendakian dan juga 3 zon pecutan. Peringkat ini bakal menjadi medan taktikal penting buat pasukan-pasukan untuk menyusun strategi. Fokus utama sudah tentu kepada kelompok climber yang dijangka menguji kekuatan di laluan mencabar ini. Tunjukkan sokongan anda dengan hashtag kita semua Timas dan hashtag Beat the Heat. Perlombaan untuk peringkat yang ketiga bagi perlombaan Petronas LTDL 2025 dari Greek menuju ke Pasir Putih, di mana hari ini para pelumba akan mengharungi jarak perlombaan sejauh 198.2 km dengan membabitkan 3 zon pendakian dan adanya 3 zon pecutan. Jadi selepas semalam tanpa sebarang zon pendakian, hari ini tumpuan tentunya akan terarah kepada pelumba-pelumba bukit dalam perebutan jersey Polkadot Bubbles O2 yang pastinya akan menjadi pertaruhan. Satu yang menarik untuk diperhatikan bagi perlombaan peringkat yang ketiga kali ini, dengan ini merupakan jarak perlombaan kedua terjauh dalam kalender LTDL 2025. Matteo, race leader before a mountain stage. Is it stressful? A little, because I know that I can't do nothing of special. If I survive, or I will do another sprint. If I don't survive, or I will try to save more energy as possible. It's only another stage. I know that I have opportunities to do the sprint, but it's not sure. So we see what happens. The team is ready, and we enjoy our ride. Yeah, it's already quite hot, and today is going to be the hottest day until now, so we expect a hard race, and I think the climb today can be too hard for sprinters if some teams go full gas, but we hope to go for a sprint today as well. Yeah, we try to be in the front, try to showcase ourselves, and we try to go in the break, but yesterday it was so hard to get in the break. It took almost 70k, so yeah, we tried to show the jersey a bit, so it was nice to get Matej up the road yesterday in the finale. It's a difficult stage because we have in the first 70 kilometers 2 climbs and the rest is flat, and we will see how the teams are attacking, or we will see if the sprinter pass the mountains,
So yeah, for these 2 days it was more like trying to take some bonus seconds for the GC, and because then you can get an advantage of it. And today we'll see what happened, but it's one of the climbing stage. So yeah, I think we're gonna pay attention of that, and we'll see what happened in the first climb. Selepas kejayaan yang ditampilkan oleh Arvid Decline di perlumbaan peringkat yang kedua semalam dari Padang Besar menuju ke Kepala Batas, hari ini persaingan dalam perebutan jersey hijau Petronas juga akan kita perhatikan, di mana para pelumba kini bersiap sedia untuk dilepaskan bagi perlumbaan peringkat yang ketiga, dengan pelepasan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sabaliah binti Muhammad, iaitu Adun Temenggur yang mewakili Menteri Besar Perak. Hari ini 3 pelumba yang tidak memerlukan kayuhan adalah Dylan Cockery dari pasukan tim piknik POS NL, Frederick Venus dari Uno X Mobility dan juga Dava Jagal Altanggeral, dengan laluan para pelumba di mana menyaksikan ada 3 zon pendakian yang perlu mereka lalui, bermula dengan zon pendakian pertama di Greek, dan kemudiannya mereka akan menuju ke Sri Banding untuk pendakian yang kedua sebelum mengakhiri zon pendakian yang ketiga, iaitu di Puncak Titiwangsa di kilometer 65.9, dan selepas itu mereka akan tiba di zon pecutan yang pertama di Jelly, kemudiannya akan melepasi zon pecutan yang kedua di Bukit Bunga dan mengakhiri zon pecutan yang ketiga di Machang sebelum menuju ke garis penamat di Pasir Putih untuk melengkapkan jarak perlombaan sejauh 198.2 km. Satu cabaran yang menanti untuk para pelumba bagi hari ini, terutamanya bagi pelumba-pelumba bukit dan juga pelumba-pelumba pecut dalam mempertahankan kedudukan jersey utama yang mereka miliki. Kayuhan yang dimulakan oleh para pelumba di mana menyaksikan di peringkat awal adanya asakan yang dilakukan oleh 5 pelumba untuk mereka melepaskan diri dari peloton, antaranya Anton Kuzmin dari pasukan XDS Astana Team, begitu juga dengan Josh Bennett serta Federico Bianchini yang mewakili pasukan VF Group Bardiani CSF Faziane, dan tidak ketinggalan John Patrick Talunan. Namun dapat diperhatikan kedudukan peloton yang pantas semula untuk menangkap 5 pelumba yang cuba membentuk kelompok pendahulu bagi memastikan mereka memiliki kelebihan untuk menuju ke zon pendakian yang pertama, 188.8 km menuju ke garisan penamat dan menghampiri zon pendakian yang pertama, di mana kita dapat melihat 2 pelumba yang berada di depan, termasuklah Jamal James Sanbaya dari pasukan Burgos Montpellier BH, dengan harapan yang mampu untuk mendapatkan mata maksimum di pendakian yang pertama ini dan pecutan yang dilakukan di zon pendakian yang pertama sebelum ianya menjadi milik Patrick Eddy dari pasukan tim piknik POS NL, dan diikuti Jamal James Sanbaya di tempat yang kedua serta Cedric Christopherson di kedudukan yang ketiga untuk mengutip 1 mata. Para pelumba kini sudah pun menepasi zon pendakian yang pertama di Greek dan kini menuju ke Sri Banding untuk zon pendakian yang kedua. Sanbaya kini nampaknya meninggalkan Daniel Whitehouse untuk dia pantas tiba terlebih dahulu di Kom 2 di Sri Banding untuk mengutip 5 mata. Daniel Whitehouse di kedudukan yang kedua, Patrick Eddy di tempat yang ketiga, dan Vadim Bronsky menjadi pelumba yang terakhir tiba untuk mengutip 1 mata di Sri Banding. Dan ini meletakkan Sanbaya di kedudukan yang terbaik untuk dia mencabar jersey Polkadot Babes Otu selaku Raja Bukit selepas mengutip 7 mata di 2 zon pendakian. Masih lagi kekal untuk kelima-lima pelumba untuk membentuk pendahulu di bahagian hadapan dengan perbezaan 3 minit 10 saat untuk mereka mengatasi peloton melepasi jambatan di Tasik Temenggur ini.
di mana peloton yang cuba untuk meningkatkan kelajuan pada ketika ini. Namun dilihat agak sukar kerana kombinasi dan juga kerjasama yang ditampilkan oleh Pronsky, Eddie Patrick, Cedric Christopherson serta Sambaya dan juga Daniel Whitehouse begitu menjadi untuk mereka menuju ke zon pendakian yang ketiga. Zon pendakian yang terletak di puncak Kitiwangsa yang menawarkan 10 mata maksimum. Kerana ini merupakan kategori 1 bagi para pelumba menuju ke puncak Titiwangsa. Beberapa pelumba nampaknya dilihat berdepan dengan masalah. Ini termasuklah Avi Decline yang dilihat gagal mengekori rentak kayuhan yang ditampilkan oleh kelompok peloton dan dia sedikit ketinggalan di belakang, termasuklah beberapa pelumba negara dari pasukan Terengganu Cycling Team, begitu juga dengan dari pasukan kebangsaan. Masih lagi ada kelebihan untuk 5 pelumba di hadapan. Biarpun ada usaha yang digerakkan oleh peloton untuk mengejar dan mereka menghampiri zon pendakian yang terakhir di puncak Titiwangsa, di mana menyaksikan Patrick Eddy, Sambaya, Cedric Christopherson, tidak ketinggalan Vadim Pronsky sedang mengatur langkah, mengatur gerak untuk melakukan pecutan dalam memastikan 10 mata mampu diraih di zon pendakian kali ini. Dan sampai terlebih dahulu adalah Patrick Eddy dari tim piknik Pos NL untuk mengutip 10 mata. Jadi dia mengumpul 15 mata secara keseluruhannya. Terikat kedudukan pungutan mata bersama dengan Sambaya yang juga memiliki 15 mata selepas 3 zon pendakian yang ditawarkan untuk hari ini. Akan ada perubahan bagi Jesse Polkadot, Babos Otto dengan kejayaan Patrick Eddy dan juga Sambaya mengumpul 15 mata. Sampai di Gunung Rang, di mana kawasan yang menghampiri kepada zon pecutan yang pertama di Jeli, dan pada ketika ini dapat disaksikan peloton sudah mula dapat menangkap 5 pelumba yang agak lama bertahan selaku pendahulu sejak mereka menaiki ke puncak banjaran Titiwangsa. Namun ketika menuruni banjaran Titiwangsa, kumpulan peloton meningkatkan usaha dan akhirnya berjaya juga untuk bergerak sebagai satu kelompok besar dalam menuju ke Jeli di kilometer 117.3. Pecutan yang mula ditampilkan oleh Aaron Gate dan juga Andrew Mark, tetapi Aaron Gate yang lebih pantas untuk mendapatkan 3 mata di zon pecutan yang pertama, diikuti oleh Andrew Mark serta Anders Allen Johannesson di tempat yang ketiga. Kalau diperhatikan setakat ini dengan pelumba-pelumba dari Astana yang menentukan tempo kayuhan serta kelajuan bagi peloton ini bergerak, tidak kelihatan adanya pelumba yang melakukan breakaway. Mereka masih lagi bergerak dalam satu kelompok besar untuk menghampiri zon pecutan yang kedua. Jadi jangka akan berlaku di Bukit Bunga di kilometer 134.1 dengan pergerakan yang sudah pun mula dilakukan oleh pasukan-pasukan dari Astana, Ekipoken Parma, begitu juga dengan Uno X untuk melepaskan pelumba-pelumba pecut mereka dalam perebutan 3 lagi mata di zon pecutan yang kedua ini, dengan Aaron Gate melakukan hanjutan diekori di situ oleh Anders Allen dan Ivan Kobakayon dari Ekipo. Tetapi ternyata Aaron Gate sekali lagi mengungguli zon pecutan yang kedua ini bagi memastikan 3 lagi mata mampu diraihnya sekaligus merapatkan kedudukan bersama dengan rakan sepasukan untuk kedudukan keseluruhan. Zon pecutan yang dikuasai oleh para pelumba SDA Astana Team. Aaron Gate yang memiliki kedua-duanya. Anton Kuzmin memainkan peranan di bahagian hadapan, bertukar-tukar posisi bersama dengan pelumba dari pasukan Uno X Mobility dalam menentukan kelajuan peloton ini bergerak menuju 47.1 km yang terakhir.
dengan satu lagi zon pecutan yang menanti mereka di Machang di kilometer 179.1. Apakah yang bakal dilakukan terutamanya dari pasukan Astana, Equipo Parma serta Ono X Mobility untuk memastikan zon pecutan yang ketiga ini juga akan sekali lagi didominasi terutamanya dari Aaron Gate yang sedikit berada di bahagian belakang itu. Dia mengintai peluang menanti waktu yang tepat sebelum melakukan henjutan. Namun ada juga penglibatan pelumba-pelumba dari Burgosburg Pellier BH yang sampai di Machang dan mereka kini menghampiri zon pecutan yang ketiga di kilometer 179.1. Masih lagi Anton Kuzmin dan ada juga peranan yang dimainkan oleh Matteo Maluselli untuk membuka ruang kepada rakan-rakan yang lain bertindak. Dan di sini satu lagi henjutan serta pecutan yang membabitkan Aaron Gate, dengan Aaron Gate yang cuba dikejar oleh Pak Brustenga dari Equipo Parma. Namun begitu Aaron Gate mengutip 3 lagi mata untuk dia menguasai ketiga-tiga zon pecutan yang ditawarkan. Jadi 9 mata bonus untuk Aaron Gates hari ini. Mak Bustenga dengan 2 mata di zon pecutan 3 dan Clement Aleno yang mengutip 1 mata di Machang. 87 km menuju ke garisan penamat. Tidak ada seorang pelumba pun yang cuba melakukan breakaway di sini. Sudah dapat melihat kelibat pasukan-pasukan yang lain untuk bertindak menuju ke garisan penamat ini dengan membabitkan pelumba-pelumba dari Ono X. Tim Polti Visit Malta juga berada di sana. Mereka akan mengelilingi bulatan ini untuk satu lagi laluan lurus menuju ke garis penamat. Tetapi perlu diingat ada satu selekor tajam di sebelah kanan yang perlu diperhatikan oleh pelumba-pelumba ini sebelum memecut laju di laluan lurus itu nanti. Tak sampai 1 km untuk ditamatkan. Satu lagi selekor yang perlu dilepasi. Ada gerakan dari Alan Blikra dari pasukan Ono X Mobility. Diekori di situ rakan sepasukannya Alexander Christoph untuk cuba berada di hadapan. Persaingan yang diberikan oleh pasukan tim Total Energies untuk mereka sampai dan masuk ke selekor di sebelah kanan. Selekor yang terakhir yang perlu mereka lepasi sebelum menuju ke laluan lurus. Nampaknya menyaksikan pelumba-pelumba Ono X Mobility cuba mendominasinya. Henjutan ditampilkan di situ oleh Alan Bikra dan juga Alexander Christoph. Di manakah kedudukan Matteo Maluselli pada ketika ini? Matteo Maluselli nampaknya terperangkap di bahagian tengah tetapi dia cuba keluar dalam situasi tersebut. Christoph di bahagian hadapan menuju ke garisan penamat. Bikra di tempat yang kedua tetapi Maluselli mula untuk bertindak. Pasangan di antara Maluselli dan juga Bikra serta Christoph dengan menyaksikan penamat yang memerlukan foto finish untuk menentukan siapakah yang mengungguli perlombaan peringkat yang ketiga ini. Tetapi seperti dilihat Matteo Maluselli yang memiliki sedikit kelebihan untuk meraih kemenangan buat kali yang kedua di Petronas Dato' di Langkawi 2025. Kita perhatikan sekali lagi di sini Maluselli keluar dari kawasan tersebut dan akhirnya memintas kedudukan Alexander Christoph dan Erlen Bikra di kedudukan yang ketiga. Satu persaingan yang cukup sengit dari 3 pelumba, tetapi Matteo Maluselli menampilkan penguasaan dan juga kejagoannya untuk memastikan kemenangan di peringkat yang ketiga ini. I'm not sure, but okay, it's not so good take off one victory to a big rider like Christoph, but okay, winner is always a good sensation, especially if you win in front of a big champion like him. So, okay, I won't wait, I won't see photo finish because last year I was second and in the photo finish I won the race, so I won't wait until the last moment. But okay, if I win, I am super happy for my first podium in 3 stages. It's not really, I mean, we had a few scenarios, we didn't know how the race was going to go. It was quite unpredictable with what the other teams were going to throw at the race today, and
when the early breakaway went, to be honest, I thought they were going to be out there until the last 20k and they would take all of the bonuses on the road, but there was more motivation in the peloton on the climb than... Yeah, basically I was just trying to keep the breakaway jumping, trying to make the climbing a bit harder to get some of the rid of some of the other sprinters, and maybe launch Matt or Ollie into a bigger breakaway that could make it to the line. And then in the end I ended up in a group of 5 and just decided to go for the KOM while I was there. And peringkat yang ketiga menyaksikan Matteo Maluselli dari XDS Astana Team, Alexander Kristoff dari Uno X Mobility dan juga Erlem Blikra menamatkan saingan di kedudukan 1, 2 dan 3. Anugerah Most Competitive Rider pula menjadi milik Jambal Jam Sanbaya dari pasukan Burgos Burpilier BH. Sementara pelumba terbaik Asia Tenggara pula menjadi milik Sen Renbao dari St. George Continental Cycling Team. Jersey putih rakan muda terbaik Asia bertukar tangan dengan ianya akan disarang oleh Vadim Pronsky dari Terengganu Cycling Team. Begitu juga dengan jersey Polka Dot Bubbles O2 yang kini menjadi milik Patrick Addy dari pasukan tim Piknik Post NL. Tiada perubahan untuk jersey Orange KBS yang masih kekal menjadi milik Matteo Maluselli dari XDS Astana, dan dia juga mengekalkan jersey hijau Petronas selaku pendahulu keseluruhan selepas kejayaan memenangi perlumbaan peringkat yang ketiga hari ini. Jadi indah 3 pelumba yang memiliki 4 jersey utama, jersey hijau Petronas, jersey Orange KBS, jersey Polka Dot Bubbles O2 dan juga jersey putih rakan muda. Perlumbaan esok akan menyaksikan para pelumba bakal mengarungi jarak sejauh 141.5 km dari Kuala Terengganu menuju ke Kemaman dengan 3 zon pecutan yang akan berlaku di Marang, Dungon serta Paka, sebelum 1 zon pendakian kategori 4 di Kijal dengan pendakian setinggi 50 meter yang hanya menawarkan 2 mata maksimum, dan kemudiannya mereka akan menuju ke garisan penamat di Kemaman untuk melengkapkan 141.5 km yang akan menjadikan perlumbaan esok tumpuan sekali lagi bakal terarah kepada para pelumba pecut. Peringkat ketiga saingan Petronas Le Tour di Langkawi 2025 selesai dengan penuh warna, dengan kali ini menyaksikan sekali lagi Matteo Maluselli muncul juara. Namun saingan keseluruhan masih jauh daripada penamat. Seterusnya para pelumba akan berdepan laluan Kuala Terengganu ke Kemaman dengan jarak sejauh 140.8 km yang pasti menghadirkan cabaran yang berbeza. Jadi teruskan bersama dengan kami di saluran Astro Arena dan platform YouTube Majlis Sukan Negara dan Petronas LTDL 2025. Hashtag kita semua Timas, hashtag Beat the Heat. Kita nak dengar sikit suara orang Kelantan. Mana dia orang Kelantan? Semangat orang-orang Kelantan yang ada dekat sini memang luar biasa. Pantas menuju ke pengarisan penamat di fase putih ini. Are you ready orang Kelantan?